Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke sesi taklimat pilihan raya PRS SMKA Tun Rahah bagi sesi 2020. Saya ucapkan terima kasih atas kesudian anda untuk hadir pada sesi taklimat pada hari ini. Taklimat ini sangat penting kerana pada taklimat inilah banyak perkara yang akan saya sentuh terutama yang berkaitan dengan pilihan raya. Saya tahu ramai di kalangan anda yang tak sabar-sabar dengan pilihan raya pada tahun ini. Kan? So ada dah yang berangan-angan untuk menjadi pengurusi, ada yang sudah berangan-angan untuk menjadi AJK untuk tahun hadapan. So inilah peluang untuk kamu lihat dan tengok betul-betul apa yang diperlukan dalam pemilihan ataupun pilihan raya pada tahun ini sesi 2020-2021. Okey, baik. So kita teruskan dengan slide yang seterusnya. Baik, perkara pertama yang saya nak bincangkan ataupun nak bagi tahu kepada anda bahawa penggal sesi 2019 tahun lepas dan juga penggal senang cerita sesi 2019-2020 telah pun tamat pada 14 Ogos yang lalu. Okey, itu merupakan hari terakhir untuk penggal. So maknanya dalam tempoh sekarang ni kamu tak ada lagi jawatan kuasa yang sedia ada. Okey, memang tak ada. So semuanya telah pun terbubar pada 14 Ogos 2020 yang lalu. Maka dalam tempoh sebulan ini tak ada siapa-siapa yang jadi caretaker lagi. Okey. Sebab yang form 5 pun sibuk dengan sesi pembelajaran dan sebagainya lah. Okey. Baik. Dalam tempoh 30 hari kena ada pilihan raya untuk memilih AJK baru bagi sesi yang terbaru iaitu 2020-2021. Okey. Dan untuk makluman kamu semua, untuk pilihan raya kali ini, sesi kali ini akan mengguna pakai normal baru. Apa maksud mengguna pakai normal yang baru? Oleh kerana kita sudah pun bukan terlibat, sudah pun mengalami satu situasi yang mana kita sedang berdepan dengan ancaman wabak COVID-19, maka penggunaan pelaksanaan segala perkara dalam kita punya urusan mengguna pakai SOP ataupun Standard Operation Procedure yang baru dalam norma yang baru. So ada beberapa perkara yang tahun lepas kita buat, kita boleh laksanakan semula, tapi ada perkara yang kita kena adjust bersesuaian dengan norma baru yang akan kita lakukan sepanjang tahun inilah. Okey, terutama dari segi kempen dah tidak ada lagi kempen secara kelompok ataupun berhadapan dengan ahli lain. Untuk tahun ini sepatutnya kalau kata COVID-19 tak ada, memang saya nak buat satu sesi khas yang mana siapa yang bertanding tu kita akan ketengahkan dia buat macam kempen betul lah. So dia seorang dia akan bercakap kat depan untuk bentangkan manifesto masing-masing di hadapan ahli PRS yang lain lah. Tapi oleh kerana sekarang ni tak boleh buat perjumpaan dan sebagainya, maka beberapa perkara kita akan ambil, beberapa pendekatan kita akan buat pendekatan yang berbeza lah daripada yang sebelum-sebelum ini. Okay. Poster pun kita akan kurangkan kepada 1 unit saja supaya kita boleh meminimumkan penggunaan ruang. Okay, ruang yang akan digunakan juga tidak terlalu besar dan tidak terlalu boleh cukup lah untuk menampung pilihan raya kita ni cukup. Okay. Dan salah satu inisiatif untuk menukar, kalau macam tahun lepas kita buat poster calon tu banyak di sekeliling kawasan UBK tu, tahun ini kita akan gantikan dengan 1 unit saja poster akan digantung dan juga kita akan tambah dengan poster senarai calon. Maknanya satu poster tu ada senarai-senarai calon yang akan bertanding. So orang boleh tahu dah poster calon pengurusi siapa, poster calon AJK siapa. Dia dah ada dah. Senang untuk kamu melihat. Okay. Dan untuk bermula tahun ini juga kita akan mengguna pakai sistem undian PRS sebanyak 50% dan AJK UBK ataupun guru akan mengambil sebanyak 50% daripada jumlah undian. Maksudnya apa? Maksudnya kamu undi macam biasa. Okay. So setiap undian kamu tu 50% akan menjadi undi solid daripada ahli, lagi 50% undi daripada guru. Okay. Siapa guru UBK? Ramai. PKM, pengetua boleh dikira sebagai pengetua pengurusi. Okay. Lepas tu PKM, lepas tu cikgu kita lah, Cikgu Azrina, saya,
GKMP, ketua warden, guru disiplin dan juga guru-guru tingkatan lah. So nanti mereka ni akan memilih kamu juga. Okay, kamu akan pilih dan mereka juga akan memilih. So markah tu kita akan gabungkan. So maksudnya tak semestinya kamu hanya perlu bagus di kalangan ahli-ahli PRS, tapi kamu kena bagus di kalangan guru-guru yang lain. So kita nak make sure kamu ni betul-betul kompeten lah. Bukannya popular di kalangan pelajar tapi di kalangan guru semuanya negatif belaka. So saya tak nak macam tu lah. Okay, sekurang-kurangnya mesti seimbang guru dan juga rakan-rakan yang lain. Okay. Dan mulai tahun ini juga, insya-Allah lah, tak tahulah sama ada tahun akan datang akan sama atau berbeza. Semua jawatan layak ditandingi, bebas ditandingi oleh sesiapa pun, termasuklah pengerusi. Okay. Ini mengambil kira komposisi PRS yang ada pada tahun 2020. Sebab apa? Kita lihat PRS untuk tahun hadapan dia akan berkurangan dengan sangat drastik dan juga bilangan sebagai contoh yang tingkatan 4 pun pun tak ramai. Jadi kita perlukan lebih ramai lagi yang untuk membantu menjadi jawatan kuasa supaya boleh menggerakkan jawatan kuasa ini dengan lebih baik lagi lah. Okay? Baik. So itu antara apa yang kamu perlu tahu tentang pilihan raya pada tahun ini. Okay? Baik. Ini carta alih. Carta alihnya bila berlaku je penggal, tamat saja suatu penggal, maka notis pembubaran dilakukan. Saya dah buat. Okay? Notis pilihan raya pun telah dikeluarkan dan kita hari ini pergi kepada stage yang keempat iaitu taklimat pilihan raya. So selepas taklimat pilihan raya ini akan berlaku proses iaitu penamaan calon yang mana kamu kena ambil borang di UBK. Okay, lepas tu kita akan ada gantung poster, okay, dan berkempen. Apa cara berkempen tu nanti saya akan maklumkan. Hari pengundian, ada cara dia macam mana kamu nak mengundi nanti, pengumuman dan bentuk kabinet dan seterusnya ialah majlis angkat sumpah jawatan. Okay, so ini carta alihnya lah bagaimana proses pilihan raya ini akan berlangsung daripada mula sampai habis untuk tahun ini. Okay, next. Okay, ini tanda-tanda penting yang mana kamu perlu tahu juga. Tanda-tanda seperti inilah yang kamu kena ambil tahu. Okay. Pertamanya berkaitan dengan hari penamaan calon akan bermula pada 1 September 2020. Okay, hari penamaan mana? Kat situlah kamu akan hantar kembali borang. Borang akan boleh diambil bermula 26 Ogos. So nanti detail saya akan maklumkan lah. Okay, so 2 September kita akan gantung poster. Okay, selepas penamaan calon tu ambil gambar, terus saya siapkan poster, lepas tu kamu akan gantung poster kamu. Okay, lepas tu berkempen, hari pengundian dan pengumuman keputusan. Okay. Baik, ini maklumat tentang kerusi yang dipertandingkan. Okay. Untuk kerusi majlis tertinggi, 5 kerusi akan dipertandingkan. 5 sahaja. Okay. Yang mana minimum 6 orang untuk kursi, maksudnya bila sebut bilangan calon tu minimum 6 orang tu ialah kalau kita jumlahkan semua kerusi-kerusi yang 5 ni, sepatutnya ada 6 orang, minimum 6 orang yang bertanding. Okay, sebenarnya salah ni kalau ikut sebab kita akan mempertandingkan setiap jawatan. Maknanya pengurusi kita pertandingkan, naik pengurusi. So kalau pengurusi contohlah minimum 2 orang, 2, 4, 6 untuk setiausaha, 8 untuk naik setiausaha, bendahari 10 macam tu. Sebenarnya kalau ikutkan paling tidak pun mesti ada 10 orang yang bertanding untuk majlis tertinggi. So ni maklumat ni salah, saya kena ubah balik lah nanti, tak ada masalah. Dan mana untuk majlis tertinggi ni semua ahli PRS layak untuk mengundi. Mengundi pula, layak untuk bertanding. Okey, bermaksudnya apa? Jawatan pengurusi tu sesiapa saja boleh dipertandingkan. Okey, memandangkan kita tak ramai untuk tingkatan 4, maka kita kena open pada yang lain juga supaya ada juga pencalonan daripada yang lain-lain. Okey. Untuk jawatan kerusi esko kanan, okey, 8 kerusi akan dipertandingkan, okey, yang mana minimum yang akan bertanding sekurang-kurangnya ialah 9 orang. Maknanya kalau dapat 9 orang, tak ada lagi yang nak bertanding, 9 orang tu sudah layak untuk bertanding. Yang mana kamu semua kena pilih 8 orang sahaja nanti. So semua ahli PRS layak untuk bertanding. Tahun ni kita akan guna pakai hashtag PRS memilih 2020, hashtag SMKA Turaha 2020 dan juga hashtag PRS di hatiku. So ini yang kita akan gunakan sepanjang sesi inilah. Okay.
Okey. Untuk jawatan majlis tinggi, 5 jawatan dipertandingkan. Pengerusi, naib pengerusi, setiausaha, naib setiausaha dan juga bendahari. So saya decide tahun ini bendahari sampai bendahari saja. Naib bendahari tak ada sebab saya tak nampak peranan naib bendahari sangat. So better saya setiausaha tu ada naib supaya mereka boleh adjust tugas sebab banyak perkara yang kamu kena lihat. Okey, fail PRS di bilik UBK itu kosong sebenarnya. Perlu ada penambahbaikan. So SU kena main peranan yang sangat penting lah. Okey. So setiap MT jawatan MT akan ditandingi oleh sekurang-kurangnya 2 orang calon. Sebagai contoh jawatan pengerusi. Kalau ada 2 orang yang mencalonkan diri, 2 orang inilah yang akan bertanding. Katakanlah 4 orang nak bertanding. Silakan, tak ada masalah untuk jawatan pengerusi. So kamu akan bertanding untuk jawatan pengerusi terus. Bukan lagi macam tahun lepas kita kata kerusi umum, so 11 orang yang bertanding tu nanti ataupun 5 orang yang akan bertanding tu akan memilih siapa nak jadi pengerusi dan sebagainya. So kali ni tidak, kita terus siapa nak jawatan pengerusi, ambil terus jawatan pengerusi, settle. Tak payah nak gaduh-gaduh, nak fikir-fikir, nanti aku tak dapat jadi pengerusi lah, apalah itulah, tidak. So kali ni kamu pilih terus pengerusi yang kamu nak, settle. Okay? Sama juga untuk jawatan naib pengerusi, setiausaha, naib setiausaha dan juga bendahari. Okay? Dan setiap hari akan mengundi semua jawatan yang bertandingkan. So kertas undi pun nanti dia akan berbeza. Tidak sama macam tahun lepas. Okay? Untuk ekskor kanan, 8 orang. So maksudnya kalau contoh ada 10 orang yang layak bertanding. So kamu kena pilih daripada 10 tu 8 orang saja kamu kena pilih. Okay, so 8 orang daripada undi yang terbanyak ni kita akan bawa meeting. So akan menentukan apa jawatan tugas-tugas dia, apa portfolio tu, siapa nak jadi exco ni, siapa nak jadi exco ni, siapa nak jadi exco ni akan dibuat dalam mesyuarat nanti. Okay, so ni penamaan calon, ambil borang mulai 26 Ogos ataupun untuk 26 Ogos ni siapa yang mungkin saya akan bagi borang bermula hari ini tapi dalam bentuk soft copy. So kalau kamu nak buat persiapan awal, just print out je lah borang tu, tak ada masalah. Okay, kalau tak nak print out, tak boleh nak print out, tak ada printer, ambil lah waktu dekat sekolah nanti masa lepas cuti sekolah. Okay, so pastikan ambil borang yang betul. Ada borang kerusi majlis tinggi, ada borang untuk exco kanan. So jangan tersilap. Kamu nak ambil exco kanan tapi tak ambil majlis tinggi, so nanti menang kena jadi pengerusi, contohlah kan, kenalah. So make sure betul-betul borang yang kamu ambil. Okay, isi borang dengan lengkap, hantar borang tanpa pencadang dan penyokong. Ingat, tahun lepas ada bawa pencadang dengan penyokong kan, tapi kali ni tak ada. Kamu datang sendiri-sendiri, hantar borang saja pun tak ada masalah sebab kamu tak boleh nak berlama-lama dekat satu tempat sebab kita follow SOP. Maka hantar saja borang melalui letak saja dalam saya punya tray, itu pun boleh, tak ada masalah, asalkan lengkap. Okay, lepas tu saya akan panggil lah kalau perlu, untuk kalau ada sebarang perkara yang perlu dilakukan lah. Okay, dan selepas itu kita akan ada sesi mengambil gambar untuk poster calon. Okay, pakai elok lah, cantik sikit lah kan, untuk sesi ambil gambar sama macam tahun lepas juga. Okay, sama je, tak jauh beza pun dengan sesi yang sebelum-sebelum ni. Okay, contoh poster. Okay, silap. Mana ni? Okay, penamaan calon. Okay, ni contoh poster individu. Okay, sama macam tahun lepas, cuma akan ada sedikit perubahan lah. Sedikit perubahan yang akan saya maklumkan nanti macam mana. Apa yang berubah. Ini contohnya, ni tahun lepas punya poster. Okay, tahun ni ada sedikit je perubahan. Tak jauh beza pun. Tapi kita mungkin pakai template yang sama, tak jauh beza pun. Okay, boleh je nak, mungkin Mutamim berminat, tak ada masalah, silakan, kita okey je, tak ada masalah kan. Siapa yang minat teruskan, tak ada masalah. Okay, baik, ini contohnya untuk poster individu. So individu yang bertanya akan dapat poster ni, tapi dapat satu je lah. Okay, satu je. Okay, ini poster senarai calon. Macam saya kata tadi lah, tahun ni kita ada tambahan, kita ada satu poster senarai calon. Contohnya untuk jawatan pengurusi ada 3 orang yang bertanding. Contoh 3 orang bertanding. So 3 orang ni kita letak satu poster dan kita akan tampal. Macam tu lah. So bila tampal, inilah dia calon pengurusi. Inilah dia calon naib pengurusi. Inilah dia calon setiausaha. Contoh macam tu. Okay.
Exco kanan, kalau kata exco kanan ada 10 orang, so 10 orang tu kita letak dalam satu poster. So semua orang akan tahulah yang akan bertanding untuk itu macam mana. Okay? So macam tu. Cuma nanti untuk poster senarai calon yang undilah saya semua tu saya tak ada letak lah. Mungkin saya letak gambar muka sahaja. Okay, ini sebagai contoh sahajalah. Yalah. Okay. So Mutamim sudah bersedia? So kalau Mutamim sudah bersedia tak ada masalah. Saya galakkan. Silakan Mutamim. Kan? Okay, peraturan poster macam biasa. UBK akan sediakan poster. Okay, untuk poster individu satu saja. Okay, untuk poster senarai calon satu kita akan gabungkan lah. Okay, mengikut berapa ramai yang ada dan mengikut jawatan. Okay, kita akan gantung di tempat yang disediakan sahaja dan setiap ahli kita boleh melihat merujuk poster yang digantung untuk melihat senarai calon mengikut kerusi. Okay. Okay, ini contoh tahun lepas. Ini contoh tahun lepas punya poster dan juga pergantungan. Okay. Tahun ini mungkin macam ini juga tapi tak ramai ataupun mungkin tak banyak. Maksudnya sikit je yang akan kita letak macam tu. Okay. So itu yang kita akan cuba untuk kata minimizekan penggunaan ruang. Okay. Ada ruang yang kita boleh ada ruang yang kita boleh tambah baik, kita tambah baik. Mana yang perlu kita hanya UBK itu saja. So yang lain tak payah nak ada penambahan. So mungkin poster calon pun kita buat dalam satu warna saja. Tengok pada keadaan akan dimaklumkan daripada semasa ke semasa. Okay. Tapi dia punya pelaksanaan ni lebih kurang macam ni lah. Okay, kita akan gantung macam tu. Dan mana yang ada kita akan buat sajalah mana yang ada. Cuma tak adalah sampai kata so macam tahun lepas orang dapat 5 poster tak salah saya. Dapat 5 poster macam tu. So tahun ni dapat seorang satu, kalau kata ada 10 orang je bertanding, so ada 10 poster lah yang akan digantung macam tu. Simple macam tu je. Okay. So ni tahun lepas Faiz tolong bantu untuk tampal untuk gantung poster lah. Yang lain-lain tu semua tak nak datang kan. Tak apalah, it's okay. Kita bantulah mana yang boleh. Okay, so untuk hari pengundian. Okay, ini cadangan saja ya. Hari pengundian tu ini cadangan saja. Tapi kalau kamu nak datang luar daripada waktu ni, tak ada masalah. Asalkan bukan waktu yang mengganggu PDPC kamu. Okay, untuk sekolah, untuk menengah atas iaitu tingkatan 3, 4, 5 yang ada sekarang tahun ni, kamu boleh datang pada waktu rehat ataupun selepas kamu balik pukul 2 petang. Ya, pukul 2 petang yang kamu tingkatan menengah atas ni. Saya tak tahu lah. Ya kot, saya rasa mungkin saya letak 2 petang ataupun lepas kamu balik yang kebiasaannya. Okey. Untuk menengah rendah, tingkatan 1, 2 dan 3 saya tak salah saya macam itulah. 155 lah lebih kurang kan. 1:20 petang kan korang dah balik. So kamu lepas balik tu boleh datang untuk mengundi. Okey, itu macam itulah lebih kurang. Okey. Datang UBK untuk mengundi. Okey, penjarakan sosial fizikal akan dilaksanakan. So yang masuk tu pun nanti kita akan buat limited. Akan limit lah. Seorang boleh masuk dalam 2 atau 3 orang sajalah. Okey. So proses mengundi pun tak ramai, tak lama, dalam 2-3 minit atau mungkin kadang-kadang 1 minit je. Okey, kalau kecuali kamu ni ada masalah lah. Okey, undian kita atas talian. Okey, dulu melalui kertas. So sekarang ni saya dah sediakan laptop, saya dah sediakan tab, kamu hanya perlu memilih secara atas talian saja. Okey, habis je balik ke kelas ke atau sebagainya. Okey. Dan kehadiran akan yang mengundi ni kita akan catat menggunakan aplikasi. So itu nanti kita akan maklumkan pada kamu lah macam mana QR code. Okey, tahun lepas ke tahun ni saya ada sediakan dengan kamu kan satu kad yang ada QR code tu kan. Kad itu dah tak terpakai. Okey, dah tak terpakai, saya akan ganti dengan kad yang lebih baru, yang baru. So kamu boleh gunakan kad tu, saya akan simpan. Cuma untuk yang ada kad baru ni akan diberikan kepada tingkatan 1 hingga tingkatan 4 tahun ni saja. Untuk tingkatan 5, saya rasa tak berbaloi saya bagi kad. Baru saya sebut dalam bentuk kad Okay, tak berbaloi untuk bagi kad tu. So kamu akan menggunakan senarai list QR code yang telah disediakan di UBK nantilah. So itu tak ada masalah. Kamu datang saja, bawa diri macam biasa. Okay. So itu untuk maklumat pasal pengundian. Okay. Pengirian undi sama juga atas talian, tak ada susah mana. Sebenarnya pengirian undi lepas kamu tekan submit je dalam borang online tu,
memang kita dah tahu dah siapa yang, berapa undi yang akan dapat oleh setiap seorang yang bertanding tu, kita dah boleh tahu dah sebenarnya. Cuma kamu tak dapat tengok dah, saya je boleh tengok berapa, siapa yang tengah lead, siapa yang akan menang, saya dah tahu dah. Sebelum habis waktu pengguna, saya dah tahu dah siapa orang ni sebenarnya, okey. Okey, dia automatik dan pemenang adalah berdasarkan kepada kalau kerusi tertinggi, calon undi tertinggi setiap kerusi. Pengerusi daripada 3 orang, contoh kalau 3 orang bertanding atau 2 orang bertanding, yang paling tinggi undi itulah yang akan menang dan menjadi pengerusi. Itu masuk dari cara itulah. Okey. Sama juga dengan exco kanan. Exco kanan, kamu kena pilih 8 orang, kamu kena tik 8 orang, so 8 orang yang tertinggi akan mendapat undian untuk menjadi exco kanan. Okay. So keputusan sama juga, saya akan umumkan keesokan, selalunya keesokan hari lah, kalau tak pun kita akan ambil masa dalam 2 atau 3 hari macam tu lah untuk mengumumkan keputusan. Okay. Dan keputusan tu saya akan tampal dekat luar UBK macam selalunya. Okay. Dan yang menang akan bermesyuarat dengan saya untuk memilih portfolio tugas masing-masing, terutamanya untuk exco kanan lah. Kalau pengurusi kita dah tahu siapa, macam tu lah. Okay. Okay, selamat mengundi. Itu yang saya boleh katakan. Selamat mengundi kepada anda semua. Okay, itu makluman daripada saya tentang sesi pilihan taklimat berkenaan dengan pilihan raya SMK Tun Ahar bagi sesi 2020, sesi 2020 2021.